Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ganas untuk semua. Welcome back to my channel. So, lepas pada kalah lawan City itu, aku adalah scroll media sosial. Aku scroll Facebook, aku scroll Twitter, aku scroll Instagram, aku scroll kat YouTube apa semua. Jadi aku adalah jumpa satu kelompok yang buat hashtag Arteta out. Disebabkan satu game yang dia buat silap, engkau terus nak pecat manager. Aku tak faham apa mentaliti orang macam ni kan. Sebab apa? Kau nak ke kembali kepada zaman-zaman Emery dulu? Okey, aku flashback sikit lah pada zaman Emery kan. Zaman Emery masa dia kena pecat 29 hari bulan 11 2019. Masa tu kita tak menang satu game pun dalam 7 kali perlawanan. Dalam Liga kita tak menang satu game sejak daripada bulan Oktober sampailah dia kena pecat. Bulan Oktober tu, awal Oktober sampai dia kena pecat. 1 bulan setengah, satu game haprak pun tak menang. Masa tu Arsenal baru kalah dengan Frankfurt untuk saingan Europa League group stage. Kita kalah kat home dengan Eintracht Frankfurt. Lepas tu masa Emery pegang team, kita lebih cakap pasal Arsenal nak relegated lah bagai semua. Padahal kita nak kejar top 4. Tapi end up kita cakap pasal apa? Relegated. Lepas tu Emery ni, apa yang aku perasan, dia memang tak ada taktik. Dia memang tak ada visi. Dia tak ada misi. Dia tak tahu apa dia nak buat. Dia pegang Arsenal ni untuk apa? Dia nak bawa Arsenal ke mana pun. Aku rasa memang Emery ni memang lost. Memang dia tak tahu dia apa dia buat. End up rekod dia ada 78 perlawanan yang dia manage kat Arsenal. Menang 43 kali, seri 16 kali dan juga kalah 19 kali. So itu adalah rekod Emery. So bagi aku rekod tu tak adalah teruk sangat, tapi tak adalah the best. Dia macam tengah-tengah kan. Okey lah rekod macam tu. Tapi kalau kau tengok pada isu-isu dalam dan luar padang, masa Emery pegang pasukan ni, kau tengok dalam team kita ada 5 kapten. Kita tak pernah ada kapten yang tetap. Kita tak pernah ada regular first team yang pemain yang tetap dalam satu formasi untuk dimainkan secara minggu ke minggu. Itu memang tak ada. Emery setiap minggu asyik tukar formation, asyik tukar player. Even dia pernah letak Torreira main attacking midfielder, yang tu memang aku tak boleh belah sekali. Torreira adalah seorang defensive midfielder, dia letak, dia campak kat depan attacking midfielder. Lepas tu dia ada isu yang mana Aubameyang tak nak sign kontrak sebab aku tak tahulah sama ada Aubameyang pada masa tu dia memang tak nampak apa yang Emery nak buat kat dalam team, apa yang Emery punya vision kat dalam team, aku tak tahulah. Tapi time tu Aubameyang memang nampak tak berminat langsung untuk main di bawah Emery. Lepas tu pemain-pemain muda aku rasa memang dapatlah peluang main, tapi dia macam tak ada progression lah. Kau boleh bezakan Saka under Arteta dengan Saka under Emery. Memang jauh beza gila. Lepas tu bila Arteta masuk pada bulan Disember tahun lepas, 26 hari bulan Disember 2019, dia dilantik sebagai seorang manager. Aku ingat lagi pada masa tu Arteta bila dia masuk, memang orang kata ada sesetengah yang tak yakin dengan dia ni sebab dia punya experience sebagai seorang assistant coach. Dia tak pernah jadi the main coach apa semua. Lepas tu Arsenal kena link dengan Ancelotti, kena link dengan Nuno Espirito Santo, Wolves punya manager. Lepas tu kita kena link dengan Allegri. Lepas tu macam-macam lagi lah coach yang orang kata bernama besar, yang berpengalaman kan. Tapi end up kita dapat Arteta. So masa tu memang ramai memang tak yakin lah yang Arteta ni adalah orang yang sesuai untuk bawa Arsenal. Yang pada masa tu memang kucak-kacik, memang tak ada hala tuju lah cakap kan. So end up Arteta dia buat apa? Kau boleh nampak vision apa yang dia nak buat. Kau boleh nampak apa formation yang dia nak mainkan. Kau boleh nampak pemain-pemain semua spirit naik. Kau boleh nampak Aubameyang dia tiba-tiba nak sign kontrak baru sebab Arteta berjaya yakinkan dia. So kalau kau tengok pemain-pemain yang baru masuk dalam tim pun macam Partey, macam Gabriel, kalau dalam press conference yang pertama diorang tak pernah terlepas cakap pasal nama Arteta. Kau tengok betapa berpengaruhnya Arteta dalam tim Arsenal sekarang. Sampai daripada head coach, dia dilantik sebagai seorang manager. So seorang head coach dan seorang manager adalah dua jawatan yang berbeza tau. Jangan confuse lah. Sebagai seorang manager, kau ada lebih power di dalam team lah. Kau ada lebih power dalam bahagian management team. Kau bukan setakat turun padang kau train player, tak. Itu adalah tugas head coach. Sebagai seorang manager, memang kau punya kerja kau lebih kau ada kuasa yang lebih dalam pasukan kan. Dari segi transfer, dari segi management team tu sendiri. So end up Arteta, walaupun kita nampak dia improve, dia kena tempuh apa?
banyak dugaan dia kena tempuh coronavirus. Even dia sendiri pun kena coronavirus. Lepas tu dia kena handle bab isu pay cut yang pemain kena potong gaji, lepas tu kena buang pekerja-pekerja dekat Arsenal semua. Dia yang kena kecam, bukan pihak kelab, bukan Kroenke, bukan Raul Sanllehi, bukan Vinay, bukan Edu, tapi Arteta sendiri yang kena kecam sebab dia seorang manager. Lepas tu dia perlu terapkan disiplin dekat pemain-pemain yang bagi aku pada zaman Emery, pemain semua memang tak disiplin langsung, memang tak ada hala tuju orang jaga. Memang tak tahu dia orang main untuk apa. Memang dia orang hanya sarung jersey, main seolah-olah macam main petang-petang kat padang awam lah, macam tu lah. Lepas tu dia kena handle pula tim Liga tutup sebab coronavirus. Lepas tu pada masa tu kontrak Aubameyang dengan Saka dah nak tamat lah. Tinggal 6 bulan je. Lepas tu Arteta masuk, yakinkan dua-dua sign kontrak baru. Lepas tu dia kena handle juga isu Ozil, isu Guendouzi, isu Torreira. 3 pemain yang ada masalah dengan Arteta. Memang orang kata masalah besar lah kan. Tapi isu Ozil ni lebih besar sebab dia melibatkan kelab. Tapi isu Guendouzi, isu Torreira yang tak dapat main dalam pasukan pada masa tu, masa Arteta pegang tim pada awal tahun ni. Lepas tu time tu dia kena train balik pemain-pemain yang boleh kata underperform masa zaman Emery. Dan yang paling penting sekali masa zaman Arteta ni adalah tiba-tiba tim kita ada tulang belakang yang orang kata solid di setiap position. Keeper sekarang kita ada Leno. Lepas tu kat defense sekarang kita ada Gabriel. Lepas tu kat midfield kita ada Partey. Kat striker kita ada Aubameyang. Satu orang kata spine tulang belakang tim yang solid untuk setiap position yang main kat atas padang. Benda ni kita dah tak ada lama lah, sejak daripada tim Invisible sendiri lah. Kalau kau tengok tim-tim daripada sejak tahun 2006 sampailah tahun 2019, memang kita asyik ada satu position yang kita nampak solid, lepas tu position lain pula ada hal. Lepas tu bila position yang ada hal kita dah improve, position yang nampak solid pula ada hal. So kita tak pernah lah nampak satu team yang ada chemistry, ada satu team yang solid untuk kita compete highest level. Walaupun kita layak ke Champions League sampai tahun 2017, memang konsisten setiap tahun kita layak ke Champions League, tapi kita dalam satu level yang orang cakap memang kita tak compete untuk title pun. Kita cuma nak masuk Champions League, kita masuk group stage, masuk ke knockout, last 16, quarter final lah at least kan, kita kena tendang keluar. Tak pernah nak kejar piala Champions League tu sendiri lah. Lepas tu end up apa? Kau tengok tim sekarang, kau tengok tim Arsenal sekarang, kalau nak dibandingkan dengan tim Emery masa dia kena pecat dulu, memang banyak gila beza. Dari segi taktikal, dari segi pemain yang happy, dressing room yang happy, dari segi chemistry pemain tu sendiri, dari segi ego pemain. Ego pemain ni paling penting lah, sebab bagi aku masa Arteta masuk tu dia perlu menang hati pemain lah. Sebab kau sebagai seorang star player, sebagai seorang pemain profesional, kau nak dengan cakap seorang lelaki yang tak ada experience sebagai seorang coach. Dia memang ada cuma macam tu. Lagi-lagi kalau kat kelab-kelab besar macam MU, macam Arsenal, macam Liverpool ni, memang confirm, memang ada. Kalau kita tengok Arteta dia berjaya atasi benda ni, aku rasa pemain-pemain semua respect dia. End up semua orang, pemain, coach dekat kelab, even Edu pun, semua respect kat Arteta apa yang dia dah buat kat Arsenal sekarang. Tapi end up apa sekarang ni, disebabkan satu game dekat City, satu taktikal yang aku mengaku lah memang kesalahan Arteta, sebab dia letak Willian main false 9 tu memang main blown lah, memang tak masuk akal, memang tak difikir-fikirkan sebelum game pun, memang tak expect benda tu akan jadi lah kan. Tapi benda tu memang backfire lah. Arteta nak cuba benda yang baru tapi tak menjadi. So end up dia kena kecam. Tapi sampai orang nak keluarkan hashtag Arteta out tu memang agak melampau lah bagi aku. Sebab lepas apa yang dia dah buat kat Arsenal sekarang, kau tengok kat Liverpool, Klopp dapat berapa tahun untuk build dia punya team. Kau tengok kat Solskjaer, dia dapat berapa tahun untuk build dia punya team. Yang sampai sekarang ni dah nak dekat masuk 2 tahun pun dia masih tak complete lagi team MU tu sendiri, Solskjaer. Lepas tu kau tengok Lampard, dia dapat backup daripada Abramovich, dia beli pemain, dia beli Havertz, dia beli Werner. Tapi still kau tengok Chelsea sekarang memang ada masalah. Lepas tu kau bandingkan dengan tim kita, kau tengok 4-4 tim ni, of course lah Liverpool paling solid antara 4-4 tim. Tapi siapa yang dapat tempat kedua? Siapa yang di belakang Liverpool? Kita. Bagi aku memang kita memang kalau tengok dari segi squad, dari segi plan,
dari segi visi-visi tim tu sendiri, aku rasa kita memang dalam kedudukan yang lebih baik berbanding MU dan juga CC sekarang. So aku tak tahu orang-orang yang jenis nak keluar hashtag Arteta out ni apa yang dia nak. Kau tanya diri kau sendiri apa yang kau nak sebenarnya. Kau bagi seorang manager yang perlu hadap coronavirus, perlu hadap liga yang perlu diberhentikan sebab coronavirus, even dia sendiri kena coronavirus, lepas tu ada banyak masalah luar padang, dalam padang, lepas tu dia berjaya solve semua benda ni dalam masa 10 bulan je. So kau tanyalah diri kau apa yang kau nak sebenarnya. Kalau Arsenal pecat Arteta, lepas tu kau nak Arsenal buat apa? Itu je aku yang boleh cakap kan. So sebelum cakap tu fikir panjang dulu kan. Aku tak kisah kalau kau nak kecam Arteta sebab taktik dia masa lawan City hari tu, aku tak kisah. Tapi sampai ke tahap nak keluar hashtag Arteta out tu, itu aku tak faham Itu memang dah melampau bagi aku kan. Orang kata memang jenis orang yang nak instant result result yang cepat. Kau expect macam Arteta masuk ke tim, lepas tu terus kau expect Arsenal untuk menang Champions League, untuk menang Liga. Memang tak lah. Lagi-lagi dengan pemain macam Mustafi, macam Sokratis masih ada dalam tim. So kau expect apa? Perlukan masa lah untuk berkembang, perlukan masa untuk invest, perlukan masa untuk train pemain tu sendiri. So bersabar je lah kan. Aku faham memang nak instant result, aku pun nak instant result, tapi ada masa dia, ada time frame dia untuk kau hadap benda tu supaya nampak hasil kan. Jadi sampai sini je lah video aku kan. So hari ni aku rasa video aku memang banyak membebel lah. Topik ni memang aku tak plan bahawa aku nak buat, tapi memang orang cakap secara spontan lah. Aku rasa perlu buat video untuk benda-benda macam ni, supaya toxic tu bagi aku tak adalah dalam team kan. So video aku sampai sini je. Dan pada siapa yang belum subscribe aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe supaya korang takkan miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign off.